jemaah berkaitan dalam kehidupan kita ini, tidak kira pelajar, ibu bapa, guru-guru, sama ada di tempat kerja dan lain-lain, pasti akan ada kita katakan kita menghadapi masalah di dunia ini. Sama ada masalah kewangan ke, masalah dengan kawan, assignment dan lain-lain, pelbagai masalah kita hadapi. Jadi bagaimana agama kita mengajar kita ketika mana kita rasa down, kita rasa macam diri kita ni tidak bermakna, tidak dihargai, kita rasa stres. Jadi bagaimana agama mengajar kita menghadapi perkara ini? Saya nak tanya soalan. Dengar. Nabi pernah rasa sedih tak? Nabi pernah rasa macam tertekan tak? Pernah. Sebab insan, Nabi bukan malaikat, insan. Cuma Nabi ni ialah manusia yang Allah tabalkan menjadi rasul. Dapat wahyu, kita tak dapat wahyu. Berhubung langsung dengan Allah. Dia bukan malaikat. Macam orang kata Nabi ni, dia diciptakan daripada cahaya, dia tak ada bayang. Itu semua andaian mereka. Quran kata, Qul innama ana basyarun mislukum. Katakanlah aku ini manusia sama seperti kamu. Nabi sedih tak? Sedih. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihin in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Boleh jadi kau tertekan, terdesak dirimu. Bakhi'un ni lagi berat dah tu. Masa rasa macam nak musnah diri. Disebabkan mereka tak mau beriman. Nabi ni terlalu harap mereka beriman. Quran kata, walaqad na'lamu innahu la yahzunuka alladhina yaqulun fa innahum la yukadzibunak walakin adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Kami benar-benar tahu, telah menduka citakan engkau dengan apa yang mereka katakan. Nabi sedih. Tapi ubat kepada kesedihan itu apa? Kenapa manusia sedih? Bila manusia rasa tak ada siapa yang boleh diharapkan. Betul tak? Tak ada tempat bergantung dia. Aku nak pergi mana dengan masalah aku ni? Siapa yang nak dengar luahan aku? Betul tak? Tapi setiap kali Quran datang peristiwa tu, Quran bagi ubat untuk Nabi. Maka datangnya tentang tawakal pada Allah. Disuruh kita bergantung pada Allah. Disuruh manusia berbicara dengan Allah. Sebab itu bila Nabi sedih, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang selimut. Sebahagian ahli riwayat menyebut Nabi berselimut sebab Nabi dengar orang kata macam-macam kat Nabi ni. Kadang-kadang orang pukul kita tak apa tension sangat. Orang duk kutuk kita teruk. Betul tak? Kita pipi orang kata kita, hantau tak? Depa semua kutuk hang. Padahal yang kutuk 3 orang, member kita habaq, depa semua kita penin. Pipi kat sana orang kata kat kita, pi sana orang kata kat kita. Manusia tertekan. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, Nabi selimut. Qumil laila illa qalila. Bangun malam melainkan sedikit. Allah ajak Nabi supaya bangun malam. Tahajud, salat, doa. Ini adalah ubat. Kita pergi jumpa kaunselor, kita cerita kat dia, dia dengar, dia bagi nasihat kita, boleh lah. Tapi dia pun ada masalah juga. Betul tak? Boleh jadi dia boleh bagi nasihat kita, mungkin kita boleh ambil pengalaman dia. Tapi kalau kita mengadu pada Allah, dia menolong kita dengan cara yang kita sangka dan tidak sangka. Sebab itu siapa saja ada masalah, bangkit tahajud, doa, sujud, doa, banyakkan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, minta ampun. Kita akan tengok Allah keluarkan kita dari masalah kita. Kadang-kadang masalah tu kecil, dia campak ke dalam diri kita, dia jadi begitu besar. Kita rasa besar, orang lain tak rasa besar pun. Tapi bila kita doa pada Allah, Allah rahmati kita, kita nampak masalah tu kecil. Dan kita tahu penyelesaiannya. Dan kita percaya Allah akan menyelesaikan untuk kita. Berapa banyak masalah yang kita hadapi sebelum ni.
Rasa macam sangkut. Sekarang telah pun kita keluar dan saudara-saudara sekalian dah pun berada di UiTM ni. Main UiTM ada masalah juga. Allah, macam mana ni? 5 tahun lagi masalah tu hanya tinggal kenangan. Betul tak? Sebab itu sentiasa doa, sujud, istighfar, minta pada Allah. Nak cerita masalah pada orang, orang boleh dengar. Ada orang datang jumpa saya jauh daripada Johor, daripada Sarawak. Saya kata, ada masalah apa? Nak cerita masalah saya. Mungkinlah bila dia luah pada saya, dia rasa puas hati. Tapi saya bagi tahu dia, saya boleh mendengar. Tapi bila keluar daripada bilik ni, saya dah tak boleh mendengar. Masalah dia. Tapi kalau mengadu pada Allah, dia bukan saja boleh maha mendengar, dia memerhatikan, dan dia boleh menyelesaikan dengan cara yang kita sangka dan kita tidak sangka. Sebab itu ubat kita semua sentiasa apa? Salat. Ala bi dzikrillahi tatma'innu qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah akan tenanglah jantung hati kita. Boleh? Jangan tinggal salat. Ni perlih ni kita lancar. Perlih hayya 'alas salah. Every person in this state must establish salat. Mesti menunaikan salat. Kempen kita. Kalau kita tunaikan salat, Allah akan menurunkan rahmat. Salat dengan erti kata yang sebenar. InsyaAllah.